boleh meletup. 2 kali meraih gelaran Mr. Universe dalam kejohanan Bina Badan Dunia. Rekod paling berharga dalam hidup Abang Sado, kelahiran Sri Aman, Sarawak ini. Buddha Anca berjaya membuktikan kemampuannya merangkul gelaran juara dalam kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizik Dunia di Chiang Mai, Thailand pada Disember 2018. Itulah kejayaan kali kedua Buddha mengharumkan nama Malaysia selepas bertungkus lumus berusaha selama 5 tahun memburunya. Saya mula berkecimpung dalam sukan bina badan ni bermula sejak saya berkhidmat dalam tentera udara, iaitu pada tahun 1994, dan saya berminat dalam sukan ni dan terus bergiat dalam sukan ni sehingga sekarang. Tu sekolah menengah saya pernah mewakili sekolah Saint Luke dalam acara berlari lah. Bukan saya berlari 100 meter atau jarak dekat, saya berlari maraton, jenis yang stamina yang tinggi. Tapi bila sekarang ni dia lain sikit lah. Dia dah berpusing lain dia. Saya pun tak mampu nak berlari jauh-jauh macam tu lah. Tapi waktu zaman saya dulu memang aktif macam tu lah. Selepas saya habis sekolah Form 5, saya dulu pernah masuk sekolah di Kuching ni, di IKM Sarawak 2 tahun. Masa tu lepas habis daripada IKM tu saya rasa macam saya menganggur lah. Rasa menganggur ni macam saya tak boleh. Pada masa tu ada satu iklan buka mengatakan pengambilan untuk tentera udara di Sri Aman lah. Saya cuba masuk dan saya dapat. Bila saya dapat ni, keluarga saya memang tak setuju. Ibu bapa saya tak setuju untuk saya jadi askar. Dia nak saya jadi polis. Macam bapak saya sendiri lah. Bapak saya memang polis pun. Jadi dia nak saya jadi polis. Dia tak nak saya jadi askar. Tapi saya nak juga sebab saya kata ayah dah jadi polis. Saya punya datuk pun polis. Lepas tu kebanyakan family ni banyak polis. Tak ada yang jadi askar. Dan saya nak pecahkan tradisi. Saya pula jadi askar. Dan saya pun masuk TUDM. Memang saya minat TUDM sebenarnya. Sebab nak masuk TUDM ni, saya terfikir yang saya nak jadi mekanik kapal terbang. Kan, bila dah masuk dalam TUDM, saya dah jadi juru teknik pengawasan ruang udara. Dia panggil radar. Saya kerja dalam radar lah. Cerita yang family saya tak setuju saya jadi TUDM. Tapi TUDM ni yang orang kata membawa tuah kepada saya. Sebab tanpa TUDM, saya tak akan dapat kejayaan yang sekarang ni dalam sukan bina badan. Sebab daripada TUDM ni lah saya dapat benda ni semua. Sebab masa saya masuk TUDM, saya mula main besi ni dan jadilah sekarang sebagai seorang juara. Sebelum menceburi sukan bina badan, dia cuba berjinak-jinak mendekati sukan angkat berat ketika berusia 24 tahun. Waktu saya masuk perkhidmatan tentera udara dulu, memang saya aktif dalam angkat berat, tetapi ada perkara yang tidak mengizinkan saya untuk bergiat dalam sukan tu dan saya bertukar kepada sukan bina badan sebab benda tu persamaan lebih kurang. Ketika di Sekolah Rendah Bantuan SRB Saint Luke, Sri Aman, Buddha adalah seorang murid yang agak nakal, menyebabkan sering dimarah dan didenda oleh ibu bapanya. Ketika berada di rumah, dia suka membaca majalah komik. Hero berbadan Sado, dia amat tertarik dengan bentuk badan hero drama televisyen bersiri The Incredible Hulk dan bentuk badan hero filem cerita Rambo yang dilakukan Sylvester Stallone dan juga bentuk badan pelakon Arnold Schwarzenegger. Sukan bina badan ni memang saya minat daripada dulu lagi sebab kita semua tahu kan pada zaman dulu, waktu zaman saya, waktu cerita Rambo tu, itu yang menyebabkan saya teringin sangat ingin berbadan Sado. So itu yang menarik minat, bukan sahaja saya saja, I think semua orang berminat untuk jadi Sado kan. Biarpun Buddha sering dimarahi oleh ibunya, namun anak bongsu daripada 4 beradik itu tetap disayangi oleh kedua ibu bapanya. 1996, iaitu pertandingan bakat bintang baru dibuat di Pantai Bersih Butterworth, Pulau Pinang. Waktu itu saya masih berkhidmat di TUDM Butterworth dan saya ingin cuba untuk bertanding dan keputusannya pun agak merangsangkan saya dapat tempat yang kelima. Dan daripada detik itu pun saya mula berminat terus dan saya ada dorongan daripada kawan-kawan saya. Buddha dipilih mewakili ATM dan berjaya menjuarai pertandingan bina badan kebangsaan sebanyak 6 kali berturut-turut. Dia kemudian dipilih mewakili negara pada 2006 dan ke Sukan SEA di Thailand pada 2007. Dan lepas tu saya dah bergiat dalam sukan bina badan ni dan saya terpilih mewakili negara. So TUDM postingkan saya ke TUDM Kuala Lumpur sebab
senang untuk berurusan dengan Majlis Sukan Negara lah. So senang dari segi saya punya latihan, semua berdekatan dengan Bukit Jalil. Kalau sukan bina badan ni memang satu sukan yang memerlukan satu perbelanjaan yang besar, sebab kita banyak bersangkut paut dengan pemakanan. So pemakanan ni yang menjadikan kita punya sukan ni satu perbelanjaan yang besar, dan satu lagi kita perlukan satu makanan tambahan, iaitu food supplement, seperti mana yang kita tengok sekarang ni bermacam-macam jenis. Sekiranya kita tidak menggunakan ataupun pakai benda ni, food supplement ni, kemungkinan kita ketinggalan jauh dari segi sport science lah. Perbelanjaan saya pada zaman tu memang orang kata semua atas diri sendiri lah. Saya nak cerita kalau bajet dia tu, kalau zaman sekarang ni untuk saya prepare satu-satu kejohanan tu, saya memerlukan untuk 3 bulan saya memerlukan lebih kurang dalam 10,000 ke 15,000 lah untuk pemakanan saya dan food supplement saya. Kami membantu melalui persatuan NGO dia, iaitu Persatuan Bina Badan Sarawak, tentang suplemen dia, pemakanan beliau. Itulah penting dalam sukan bina badan. Latihan kami pun memberi grant kepada NGO tersebut, termasuk juga exposure atau pendedahan hingga ke peringkat yang paling tinggi. Selepas saya mewakili negara pada tahun 2006 diserap masuk ke dalam skuad elit bina badan negara. Dekat situ memang Majlis Sukan Negara memang membekalkan kita food supplement daripada ISN lah, dan semua dari segi kita punya kebajikan dari segi kesihatan apa semua ISN yang akan tanggung. Sekarang ni sebab saya dah balik ke Sarawak ni, so dari segi facilities yang saya dapat seperti dulu di Bukit Jalil tidak dapat lah, sebab saya jauh. Kerajaan kita Sarawak dia orang ada bantulah, terutamanya Perbadanan Sukan Sarawak. Untuk pada dulu, waktu zaman-zaman saya mula-mula mewakili negara ni, kita lebih kepada monitoring sendiri. Masa tu jurulatih itu yang bertauliah kita susah nak dapat masa tu. Tapi sekarang ni saya memang ada mempunyai jurulatih sejak daripada SEA Games 2013, iaitu dekat Myanmar dulu kita ada jurulatih, iaitu Sarjan Osman Yahya. Dia daripada PDRM. Beliau telah dilantik oleh Persatuan Bina Badan Malaysia untuk menjadi jurulatih atlet-atlet bina badan yang mewakili negara. So beliau akan banyak membantu saya dari segi training saya dan pemakanan saya, dan apa-apa food supplement saya akan refer dekat dia. Dia akan meneliti lah semua sekali. So sekarang ni memang beliau lah jurulatih saya, iaitu Sarjan Osman Yahya daripada Polis Diraja Malaysia. Saya selalu membuat latihan saya di gym Iron Hardcore Kota Semarahan. Ia merupakan gym sahabat saya, iaitu Tuan Zulkarnain, dan di situlah saya membuat latihan di sinilah, di sini. Kadang-kadang saya pun ada juga membuat latihan saya di gym saya sendiri di Seri Aman Sarawak, dan kadang-kadang saya pun ada juga main di gym-gym yang di sekitar kawasan Kota Semarahan dan Kuching lah. Tapi kebanyakan masa saya untuk latihan adalah di Iron Hardcore Kota Semarahan, sebab dia tidak berjauhan daripada rumah saya. Gym di Seri Aman itu adalah saya punya, dan gym tu saya buka pada tahun 2012 dan sehingga sekarang masih beroperasi lah. So sekarang ni yang handle tu adalah isteri saya sendiri lah. Masa saya mula-mula buka dulu memang sambutan dia kurang. Kenapa saya kata kurang? Sebab masa tu saya di Semenanjung, dan cerita saya, kejayaan saya cuma di Semenanjung yang banyak cerita, tapi bila sampai ke Sarawak ni dia kurang sikit. Orang pun tak berapa nak kenal kita kan. So selepas saya sendiri datang ke sana membuat satu pertandingan, masa tu saya buat Master Benak 2013 sempena dengan Pesta Benak. Dekat situ saya bawa jago-jago bina badan daripada Semenanjung ni datang untuk bertanding di kejohanan Master Benak tu. Daripada situ warga-warga Bandar Seri Aman ni dia tengok dengan badan apa semua ni, jadi minat kejohanan yang besar ni. Saya akan membuat persediaan yang rapi. Saya akan buat dalam 3 peringkat, iaitu saya akan buat dari segi membesarkan otot saya dulu. Kemudian peringkat yang kedua saya akan membuat pra pertandingan, iaitu saya akan mula buat dieting saya. Peringkat yang ketiga last sekali ialah untuk pertandingan, di mana saya akan training dengan lebih intensity lagi, dengan lebih tinggi dari segi latihan dia lah, lagi keras lah, dengan diet yang dijaga dengan rapi. Bukan setakat itu saja, kita perlu ada disiplin dari segi training kita, disiplin dari segi pemakanan, dan kena ada semangat ingin menjadi seorang juara. So bila menjadi seorang juara ni semestinya kita kena ada disiplin yang tinggi lah. Saya sebagai anak Sarawak, saya rasa bangga yang saya boleh bawa Sarawak ini ke mata dunia
dunia dan juga Malaysia ke mata dunia, di mana lagu negaraku dikumandangkan di negara orang. Bukannya senang, kita sebagai satu atlet ni adalah seorang duta yang kecil, tapi kita boleh bawa lagu negaraku berkumandang di negara orang. So orang tak pernah dengar lagu tu. So kita yang bawa nama negara kita di mata dunia. So itu salah satu benda yang kita sebagai seorang atlet memang itu yang kita nak. Maksudnya itu yang satu benda yang membanggakan. Bila nak beli makanan tu kan, kita support lah. Oh tak apa, orang belum dapat macam TUDM bagi kan apa semua kan untuk beli makanan apa semua. Dia punya protein, dia punya ubat. Saya support dululah. Apa nanti kau bayar. Ayah bayar tu mestilah. Macam tu. Kita bagi beli apa-apa protein apa semua, ikan salmon apa semua kita beli kat dia. Lepas tu dia ganti lah benda tu. Isteri saya adalah kawan rapat saya dan beliau yang selalu bagi sokongan, dorongan. Finding pun sama jugalah kan dari segi kewangan sebab dia isteri kita kan. So dia pula diet saya, pemakanan saya, masak, persediaan makanan diet saya dia akan uruskan dan segala perbelanjaan saya dia akan uruskan lah. Dan bila kejayaan ini kalah pahit apa semua ni, kita akan berkongsi sama. Kita tak sama dengan time dengan dia. Kita lain, dia lain. Dia makan 2 jam sekali dia makan 2 jam, okey, kita masak. Lepas tu kita sekali kan, satu hari kan. Lepas tu petang sekali. Kita boleh dah tengok kesian. Tapi time dia dah out season tu, okey lah. Kita boleh masak sedap-sedap. Apa dia nak masak, apa nak order. Time tu lah kita nak ambil masa untuk dia. Tapi dia boleh sabar tau. Dia diet tu, dia tengok kita makan apa pun, dia tak kisah. Dari segi diet saya macam tu lah, ikan salmon, ayam, dada ayam, telur. Kalau pagi saya akan makan telur dalam 10 biji putih saja. Lepas tu masuk ke tengah hari saya akan makan salmon, ada brokoli, ada karbo sedikit. Karbo dari segi oat, saya ambil oat ataupun saya ambil dari ubi keledek. Di sebelah petang pula ayam ke apa ke. Buddha mengambil lebih banyak protein bagi diet serta 6 kali makan sehari sehingga kejohanan sebenar. Maksudnya saya punya loading saya ada 6 kali saya makan satu hari. So dengan diet tu tadilah saya ada 6 serving. Maksudnya setiap 3 jam saya kena makan. Semasa saya dalam perkhidmatan tentera udara lagi, saya memang jurulatih untuk atlet saya, di mana saya dengan sahabat saya bekas atlet Bina Badan TUDM juga. Kita dua orang telah menubuhkan pusat gemilang Bina Badan TUDM di Kuala Lumpur. So untuk di Sarawak ni pun saya juga ada atlet di bawah saya, iaitu atlet wanita kita, Cik Pilomina. And then saya juga menjaga ataupun memberi nasihat kepada atlet-atlet lain yang telah lama berkecimpung dalam Bina Badan ni, seperti Dr. Melbourne. Adalah banyak lagi. Itu yang atlet yang ada nama lah. Yang lain-lain ni ada juga atlet-atlet di bawah naungan Persatuan Bina Badan Sarawak. Saya kenal Buddha sejak dari tahun 2005, iaitu tahun pertama saya berkecimpung dalam Bina Badan. Kemudian menjadi semakin rapat apabila saya diserap ke dalam atlet negara tahun 2014. Buddha memang idola lah. Pencapaian dia sangat memberangsangkan dan menjadi inspirasi kepada ramai penggiat pasukan Bina Badan. Bila saya diberi peluang, semestinya saya akan buat. Macam mana sekalipun, biar berkorban masa dengan family pun, memang kita akan buat juga kan. Bila diet ni, dia banyak benda-benda yang tak boleh buat. Social memang tak dapat lah. Nak pergi makan dengan family dekat luar, family makan sedap, kita tengok saja, tak boleh lah kan. Jadi dia banyak dari segi macam tu lah, pengorbanan dia. Waktu tu di kejohanan Ho Chi Minh, kejohanan Asia. Waktu tu saya prepare, persiapan saya dalam menghadapi kejohanan itu memang orang kata all out. Bila all out dengan condition, dengan persiapan saya, condition badan saya yang A lah, A plus lah. Bagi saya A plus, jurulatih sendiri pun kata A plus. Tapi keputusan dia amat mengecewakan, di mana saya dapat tempat keempat dan saya rasa macam kecewa dan down. Sehingga kan saya sendiri rasa give up.
Tapi disebabkan kawan-kawan bagi saya semangat balik, jurulatih saya bagi semangat balik, you satu hari nanti you akan dapat jadi juara. So saya pun kembali balik dan saya buat yang terbaik, dan itulah kenangan yang pahit lah, sehingga saya sendiri tak nak dah bertanding mewakili negara ni. So fed up. Kita bagi dia hadiah untuk menghibur hati dia kan, untuk bagi dia senang. Betul cakap dengan dia, tak apa, orang lain pun macam tu juga kan. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat kan. Rezeki tu Tuhan yang bagi kan. Kadang-kadang rezeki ke orang lain pula. Itu kena sabar. Lain kali mungkin kita ada rezeki kan untuk kita juga. Macam itulah cakap dengan dia. Kejohanan pada tahun 2016 iaitu kejohanan State Asia di negara Bhutan. So dekat situ saya dapat dua kategori yang saya masuk, dua-dua saya dapat johan. Dan pada masa tu saya ada satu macam cabaran yang diberi oleh salah seorang atlet kita jugalah, bekas atlet kita punya champion dulu. Dia kata tanpa saya Malaysia takkan bawa emas. Selain bergelar sebagai Mr. Universe sebanyak 2 kali, Buddha berketurunan suku Kamu Iban itu juga berjaya melahkan nama sebagai Mr. Asia sebanyak 3 kali. Saya buktikan kepada orang tu juga dan kepada Malaysia juga. So itu yang manis bagi saya, ya, kejohanan Mr. Asia di Bhutan. Model yang saya pakai untuk saya ingin jadi macam beliau kan. Kalau di antarabangsa punya semestinya Arnold Schwarzenegger lah. Sebab apa? Dia asal dia daripada Bina Badan, dia boleh jadi governor sekarang. So why not saya pun jadi macam dia. Saya ambil itu sebagai satu pemangkin semangat saya. Dan di negara kita sendiri, saya mempunyai seorang yang saya amat hormati lah, iaitu atlet Bina Badan negeri Sarawak, iaitu arwah Haji Bujang Taha. So saya amat bangga dengan beliau sebab dia merupakan seorang atlet yang asal daripada zaman 60-an lagi beliau sudah bergiat dalam sukan Bina Badan, di mana beliau ni susah dulu macam mana dia nak ketengahkan diri untuk pergi ke peringkat yang tinggi, iaitu peringkat antarabangsa. Dan saya amat bangga dengan beliau. Di dalam satu-satu kejohanan, setiap kali belum pernah saya tengok dia dalam keadaan yang tidak bersedia. Dia sentiasa mempamerkan prestasi yang sangat tinggi di dalam semua kejohanan. Kita tak ada teknik untuk macam mana, teknik terakhir tak ada. Dia tak macam sukan lain sebab badan yang kita nak tunjuk. So badan dah siap, cuma cara kita memperagakan badan tu, kita kena ada satu macam attraction untuk pengadil ni tengok, supaya kita lebih nampak, orang kata, bergaya bila memperagakan otot. Itu sajalah. Sepanjang berkecimpung dalam sukan ini, sekurang-kurangnya 250 pertandingan Bina Badan dalam negara mahupun pentas antarabangsa, disertai Buddha dengan kebanyakan daripadanya berjaya mendapat tempat 5 terbaik. Plus punya performance tu, kita nak kena peragakan dengan tenang kan, confident. Bila kita gemuruh, memang dia akan menyebabkan position kita tu tidak betul. Itu saja yang last minute tip dia lah, macam mana kita nak ubah. Jangan kita rasa takut, itu saja. Mungkin dia ada nampak garang sikit sebabkan mungkin misai dia tu. Tapi dia sebenarnya peramah. Dia peramah dan dia tak lokek ilmu. Dia suka berkongsi ilmu kepada siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui tentang Bina Badan ni. Dan kemudian satu lagi tentang Buddha ialah dia seorang atlet yang sangat-sangat disiplin, terutama dari segi pemakanan dan juga latihan. So buat masa sekarang ni saya bekerja di Perbadanan Sukan Sarawak ni, menangkan saya masih aktif dalam sukan Bina Badan ni, dan saya memang akan bertanding pun selepas ni. Mungkin tahun depan saya ada 3 kejohanan yang saya akan hadapi. Dan di Perbadanan Sukan Sarawak ni saya tidak ada masalah lah dari segi pelepasan. So saya haraplah semoga Kerajaan Sarawak bagi saya peluang lah untuk membuat latihan untuk preparation apa-apa kejohanan yang saya ada. Buddha ialah seorang yang berkomited, berproaktif, dan dia merupakan seorang staf yang bertanggungjawab lah. Kami suka dia sebab dia mempunyai disiplin yang baik dan ada ciri-ciri kepimpinan lah yang bagus. Dia merupakan satu contoh pada staf di MSN dan juga di SSC lah, Sarawak Sports Corporation. Belia-belia muda sekarang ni dah mula bergiat dan mula cenderung kepada sukan Bina Badan ni. Sebab apa? Sebab kita banyak ikon kita, maksudnya banyak model seperti macam saya, macam dulu lagi kita dah ada Bujang Taha dulu kan. Kita dah ada Solomon Semento dulu kan.
Saya pun disebabkan orang ni yang saya minat sebab dia boleh berjaya. Dia dah buat laluan untuk saya dan saya nyambung legacy dia. So kita macam Sarawak, kita tak mati tau. Maksudnya kita tidak ketandusan atlet-atlet bina badan. Kalau kata kerajaan Sarawak ni bagi saya peluang untuk saya memberi ilmu yang ada dalam diri saya dalam sukan bina badan ni, saya amat-amat menanti-nantikan. Dan semestinya belia yang target kita kan untuk supaya diorang ceburi sukan bina badan ni, sebab kita dah ada orang kita dah ada orang yang bertaraf dunia. Dan tidak ada masalah bagi kita untuk cari jurulatih. Kita dah ada orang yang dah buat nama kan. Bagi kita di Sarawak ni, saya rasa no problem lah. Saya dengan Sapo Biki telah membuahkan satu idea lah untuk merancang lah ni. Ini baru merancang untuk membuat satu akademi, iaitu Buddha Sapok Academy. So maksudnya Buddha Sapok Academy Arena. Jadi benda ni saya dengan Sapo Biki tengah buat dia punya proposal untuk dimajukan kepada kerajaan Sarawak supaya memberi bantuan kepada saya dengan dia. Mengenai perancangan masa hadapan, Buddha dan rakannya seorang peninju keturunan Iban, Sapo Biki, sedang merancang untuk membuka gimnasium yang akan dinamakan Buddha Sapok Arena. Arena itu dijangka mempunyai pelbagai kemudahan untuk latihan bina badan dan tinju. Mereka berdua mahu menurunkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperoleh sebelum ini kepada belia yang berminat dalam kedua-dua sukan itu. Saya dengan dia, kita nak combine kan nama Sapo Biki dengan Buddha, dan bila dua nama ni bergabung untuk membuat satu program, saya rasa benda ni boleh meletup. Dekat mana-mana komplek pun semua orang kenal dia. Buddha. Tak kisahlah. Saya faham dengan dia. Saya tak cemburu. Dia pun tak pernah cemburu dengan saya. Saya kejar ke apa kan, dia tak pernah cemburu. Saya pun tak pernah cemburu. Memang peminat dah ramai kan, tak kisahlah. Sebab orang kenal dia. Tak kenal pun jadi kenal kan. Saya tak kisah. Sampai saya ambil gambar. Saya tukang gambar kan. Sebelah dia ambil gambar dulu kak, ambil gambar dulu dek. Tak kisah. Bila saya keluar mana-mana sekalipun, diorang kan, oh Buddha Ancah, oh ini atlet negara ni yang juara dunia bina badan. So memang popular jugalah di Sarawak ni. Tapi di Semenanjung lagi popular. Sebab apa? Bila saya di Semenanjung, kalau saya pergi mana-mana gym, berkata orang memang dialu-alukan. Macam diorang nak you datang ke gym untuk bagi semangat untuk atlet-atlet yang ada di dalam gym mereka lah. So sama juga di Sarawak ni pun, bila saya pergi ke gym, satu gym, dia orang akan ambil gambar kan, dia akan letak dalam Facebook, saya jumpa Buddha kan, macam tu lah. Dan masyarakat di sini, masyarakat kita di Sarawak ni memang menerima saya dengan baik lah. Memang saya berterima kasih kepada masyarakat sini, especially masyarakat di Seriaman, hometown saya sendiri kan. Memang diorang bangga dengan saya. Bila nampak saya kan, memang diorang kata, Buddha, I respect you. Sebab bukan senang nak jadi juara dunia. Bukan senang kan. Ini pun saya dah dapat 3 juara dunia. Semua terbukti di belakang saya lah, semua ada kan. So bagi saya masyarakat kita memang the best lah.